Okey. Okey. This is kira second part dia macam mana ni? Kalau kat dalam ni saya tahu yang mana satu sambungan. Okey. Okey. Baru start balik. Saya panggil orang balik lah. Kata dia orang sound pun kurang sikit ni. Mana? Ada, it's on. Okey, kita start balik lah. Maksud saya sambung sikit lagi sebab tadi interrupted. Kita minta maaf banyak-banyak. So saya ingat kalau nak panggil balik yang tadi tu, dia jadi apa? Orang dah pergi makan nasi dah pukul 1. Okey. Tak penting, kita tunggu sebentar. Tadi saya stop pada discussion kita. Sementara tu saya buka soalan kalau ada yang mungkin nak bertanya tentang imam. Saya jawab soalan Cik Matani tadi tentang kriteria imam, ataupun adakah harus imam perempuan mengeraskan bacaan pada solat jemaah kalau dia jadi imam lah. Okay. Saya nak ingatkan juga, okay, apabila wanita menjaga suaranya daripada istilahnya kuat kalau dalam solat. Okay. Kita kena ingat ya, kalau imam dia lelaki dan jemaah lelaki ramai, maka wanita disunatkan dalam hadis Nabi SAW untuk dia tepuk tangan, atau istilah dia membunyikan sesuatu jika dia perasan imam terlupa baca atau imam tu silap. Okey, silap tu maksud saya rukuk ke sujud ke, tersilap perbuatan. Kalau ada jemaah perempuan dengan imam lelaki, maknanya di situ wanita tidak digalakkan mengeraskan bacaan. Isu dia isu gender, ataupun isu dia adalah isu ada lelaki di situ. Sama ada, sebab kadang-kadang lelaki kat situ walaupun dia lelaki tapi dia tak, mungkin dia tak perasan. Katalah 2 orang lelaki kat depan, baki semua makmum muslimah. Nah, it is possible kalau imam tu tertinggal sujud, satu sujud tertinggal, kemudian lelaki tu tak perasan, dia pun ikut imam sebab hari tu dia sembahyang mengantuk. Okey, jadi dia istilahnya dia apa, benda tu yang perasan adalah cuma makmum perempuan. So maka di situ kata Nabi SAW, wanita dia membunyikan sesuatu. Tepuk tu is part of membunyikan sesuatu, ataupun jadikan imam tu alert, okay, untuk imam sedar bahawa ada perbuatan atau pada bacaannya yang menjadikan dia lupa atau tertinggal. Okay, tapi kalau sesama jemaah perempuan, maknanya imam pun perempuan, jemaah pun perempuan, tak ada seorang lelaki pun kat situ, adalah tidak menjadi satu benda yang kekok
Okey. Untuk kalau imam silap, makmum tegur dengan bacaan juga. Ataupun dia panggil apa? Makmum menguatkan bacaan untuk menegur imam. Okey, kat situ. Okey. So kita pun maklum perkara ni, dan bukanlah suara wanita itu aurat seperti aurat anggota tubuh badan. So kita kena maklum satu perkara, bahawa kalaulah katalah kaki ataupun tangan wanita pada aurat tu, sebelah siku ke atas tu aurat, tak sama. Dia bukan suara wanita aurat, maknanya macam dia tunjuk peha dia. Tidak sama. Apa yang dimaksudkan aurat bagi sebahagian ulama adalah apabila suara tu menjadi satu faktor kepada kejadian yang merupakan dipanggil fitnah, ataupun apa yang disebutkan sebagai apa? Sebagai mengganggu, ataupun mengganggu ni maksudnya jadi kecoh keluarga orang. Isteri dia jadi serang suami dia, serang ustazah. So manakala suara wanita secara umum bukanlah aurat, macam nak jawab telefon, bercakap kat kedai, saya tak pernah setuju lah suara wanita itu aurat sampai dia tak boleh nak bercakap langsung. Tapi kalau Mak Haji bercakap dengan suami orang, memang Mak Haji menggoda dia, itu memang haram lah. Itu bukan wanita je, malah lelaki pun kalau dia bercakap atau maksud untuk ganggu atau sebagainya, goda, maka itu juga dipanggil sebagai haram. Okey. Okey. Kalau pasal apa? Pasal kita nak balikkan balik tu susah. Jadi saya pun sesuai tadi dah sejam kan sis. Tadi kita buat 1 hour. Okey. Nanti kita sambung lagi kepada hari minggu depan pada perkara yang sama. Sebab kita ada 2 lagi hadis, iaitu hadis Anas bin Malik dan juga hadis Sayyidina Hamzah ibnu Abdullah dalam bab yang sama. Okey. Kalaupun saya tak sambung sebab sama, konten hadis tu lebih kurang sama. Maksudnya iaitu masih kekal pada Aisyah, dialog Aisyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bermakna tentang apa? Penilaian sebagai seorang imam. So saya buat kesimpulan senang ya. Maknanya 2 hadis tu kita tak baca sebab dia lebih kurang. Kita bagian yang terlepas tadi mungkin boleh tengok video yang kedua. Kesimpulan dia adalah ahli ilmu adalah pilihan utama dan pertama dalam kriteria kita melantik atau memilih seseorang itu untuk menjadi imam. Okey. Dan disebut ahli ilmu ni adalah bermaksud, kalaulah masjid, kita datang masjid, katalah ada mufti datang masjid, yang jadi imam tu pak imam biasa. Okey. Mufti takkanlah tanya dan dia nak jadi imam. Itu hampir mustahil. Sangat bagi dia. Okey, tadi. Okey. Saya sebut di sini adalah bila kira pilihan dibuat, kalau masjid buat pilihan berdasarkan ABC, okey, makmum haruslah akur dan ikut. Ini stand kita sebagai jemaah yang datang atau sebagai pelanggan kepada masjid, atau istilah dia, kita datang masjid memang sudah diatur demikian. Tapi kalau kita sama kita, waktu kita nak sembahyang, kita nak pilih imam, adalah pilihan dia bolehlah ikut faktor-faktor berikut. Atau ada jawatan kuasa masjid yang memang nak buat pemilihan, macam saya sebut tadi, Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebut kat situ, maka bolehlah dia buat penilaian mengikut urutan yang memang telah disebutkan oleh ulama. So kalau kat rumah, kalau dekat kat rumah kita punya keluarga,
Kalau keluarga, penilaian umur ni, iaitu seorang ayah important untuk dia mengimamkan keluarga. Juga kalau tuan-tuan ada anak-anak yang mungkin belajar agama dan dia bagus atau punya pendidikan agama yang bagus, adalah dia juga utama menjadi imam lebih daripada ayahnya. Okey. So saya dah buat kesimpulan di sini bahawa ilmu itu seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bahawa Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu, bermakna. Salah satu daripadanya adalah jika orang itu berilmu, sekadar ilmu bidang imam dan orang lain tak tahu, bermakna dia lebih tahu daripada orang lain, dia adalah yang paling berhak untuk mengimamkan solat. Sama juga dengan situasi lain. Saya tak pandai wiring ataupun saya tak pandai installation benda-benda yang current ni, kata elektrik. Saya mesti consult orang yang tahu. Ayah saya lebih pandai. So maknanya kalau saya pandai-pandai, end up saya shock dekat elektrik. So risiko dia adalah mati. Istilahnya adalah ilmu ni mesti ahlinya barulah dia sejahtera. Ilmu ini mestilah kita panggil apa, yang pakar atau yang tahu pada bidangnya baru boleh dapat manfaat. So kalau imam dia tak tahu, atau dia tahu baca Fatihah je, tak tahu baca surah lain, atau dia tak tahu kalau dia untuk dia nak buat apa, okey, atau tak tahu misalnya terlupa ada orang tegur kat belakang, so dia akan menyebabkan jamaah itu huru-hara. So panduan saya kat sini adalah ilmu itu adalah kayu ukur untuk semua perkara. Termasuklah kita punya broadcasting ni. Kalau saya pergi mana-mana tadi masjid, bermakna takut terkeluar terus. So kita kena panggil yang in charge untuk buat. Dan dilantik orang yang in charge, biasanya orang yang tahu semua bidang. Dia bukan hanya bidang agama. Driver bas pun mesti ada lesen bawa bas. Saya ada lesen bawa kereta je. So kalau saya pandai-pandai bawa bas, belum tahu passenger saya selamat. Same goes to kapal terbang. Lagilah kalau orang yang tak bawa kapal terbang, dia pergi bawa kapal terbang, nampaknya semua jadi arwah. So bermakna kriteria ilmu pada Imam Al-Bukhari dan diletakkan dalam bab salat pada menjadi imam sama dengan yang lain, konsisten bahawa orang yang berilmu dikehadapankan atau diberi keutamaan untuk lead. Okey, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, ya, kita sekarang pun pada situasi stay home, dan kriteria stay home, maksud saya perintah stay home ni dibuat atas dasar penilaian Kementerian Kesihatan dan ketua-ketua. So bermakna yang memang dilantik dan layak. So advice ataupun nasihat-nasihat kita dapat ni adalah daripada orang-orang yang tahu pada bidang perubatan. So kita ikut dengan kita follow dan kita taat pada nasihat tersebut semampu kita accommodate to the advice. Kita insya-Allah akan sejahtera. So kemudian nanti insya-Allah minggu depan ada umur, ada peluang, kalau keadaannya baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada kuliah online kita pada minggu depan dan pada bab yang barulah. Okey, sebab saya dah syarah bab ni dan bab 47 iaitu orang yang berdiri di samping imam kerana sesuatu halangan. So bab yang baru kita explore. Jaga kesihatan. So stay home, stay safe, stay healthy insya-Allah, and stay connected to Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Yes, ada soalan kat situ? Okey, Kak Zaitun tanya soalan. Before saya tutup, saya jawab satu soalan. Kalau seseorang itu berilmu dan bacaannya baik tetapi solat duduk, boleh tak jadi imam? Boleh, Kak Zaitun? Boleh kalau tak ada imam lain. Maksudnya
dalam kriteria lelaki yang lain tu, baca pun tak bagus, ilmu pun tak ada pasal solat jemaah, lepas tu dia umur pun lebih kurang yang duduk tu, istilahnya bacaan dia pun agak terganggu, maka layaklah imam yang sakit tu duduk dan dia menjadi imam. Okey? Itu soalan saya tu kan. So saya jawab boleh dengan syarat-syarat yang saya sebut tadi. Okey? So tolong nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau ada kitab boleh download PDF PDF file, saya boleh bagi. Kalau tak ada kitab lah, okey, saya bagi, saya just search Google, okey, PDF kitab sahih, kitab Fathul Bari. Karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud saya, karangan tu adalah syarah. Sebab kitab Fathul Bari ni dia syarah kitab Sahih Bukhari. So, yang kita baca ni adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, okay, dan disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan puan boleh download, kalau download PDF. Kita belajar sekarang juzuk 3. Juz 3. Okay. Volume 3. Sebab kita dah baca 1, dah baca 2. 2 tu ada kita lompat sikit, lepas tu kita juzuk 3. Kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar, syarah Sahih Bukhari. Juzuk 3. Okay. Dimasukkan dalam teh. Okay. Okay. Can I end? Tidak. Saya admin tengah nak masukkan, kalau orang yang download kitab Fathul Bari ni. Yes, boleh buat turun. Ada kat situ. Ada dekat chat tu. Boleh muat turun PDF kitab Fathul Bari Ibnu Hajar, syarah Sahih Al-Bukhari, juzuk 3. Bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin tak ikut kelas saya sebelum ni, atau yang mungkin ikut tapi tak ada buku, boleh download ni dan boleh pakai. Boleh baca dari handphone pun, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak pada semua. Terima kasih juga pada yang mengikuti kelas dan yang menonton. Terima kasih juga pada admin staff kita, dan terima kasih juga pada masjid, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita keselamatan dunia dan akhirat, insyaallah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.